A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okay, so nanti saya akan buat satu lagi discussion berkenaan dengan jadual kelas kita ya. Sebab saya rasa kena ubah. Ada satu sekolah yang kena kelas pada malam ni setiap hari Khamis. Jadi saya rasa tak relevan. Saya nak dapatkan majoriti ramai. Jadi lepas kelas ni nanti kita akan bincang. Alright, so ini adalah hukum linear dalam tajuk bab, tak selesai bab 6 kot. Okay, bab 5, 6 macam tu lah. Saya tak ingat, tapi dia ada dalam tengah-tengah tu. Dan di sini tajuk ni ada 10 markah total. Dalam satu soalan kertas 2 ni 10 markah. So biasanya pelajar dapat buat soalan ni 5 markah saja, separuh saja. Sebab lagi separuh tu dia kecundang. So saya nak elak daripada kecundang tu, saya kena ajar sikit-sikit lah. Mungkin hari ni saya ajar 5 yang senang, 5 markah yang senang. Dan minggu depan saya akan ajar lagi 5 markah yang lebih susah. So boleh stabilkan semua tu. Saya tak nak ajar dalam sehari, nanti kamu pening. Okey, so ini adalah jadual dan yang tajuk ni adalah kena guna kertas graf. Saya harap semua pelajar ada kertas graf sebab nanti kita nak kena lakar. So ini adalah soalan dia dibagi dalam plot X dan Y. Cuma biasa kita belajar kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Okey. Cuma sekarang bila kita nak lakar, dia akan adakan lagi satu paksi baharu di mana soalan tu dibagilah. Contohnya di sini dia bagi paksi log 10y. Apa tu paksi log 10y? So kita akan cari dengan gunakan kalkulator ataupun gunakan apa-apa jenis kaedah lah untuk kira. So, okay, semua soalan ni famous dengan soalan log. Ada soalan dia tak ada libatkan log. Jadi tak perlu risau. Kalau kamu tak belajar log lagi tak ada masalah. Sebab senang je benda ni. Okay, so saya akan screenshot dulu soalan ni. Right. So ini adalah table dia. Soalan tanya. Soalan pertama ni memang senang je. Sebab tu markah dia sikit. Okey, berdasarkan jadual itu, bina lagi satu jadual bagi nilai log 10y. Okey. Jadi kita kena bina lagi satu jadual untuk log 10y. Kita sediakan jadual log 10y. Bergantung kepada soalan, tak semestinya dia tanya log 10y. Kadang-kadang dia tanya log kadang-kadang dia tanya jadual untuk xy. Kadang-kadang dia tanya y per x. Okey, jadi kita just sediakan jadual sahaja. Ikut berapa kolom yang dia ada. Di sini dia ada 1 2 3 4 5 6. So bila kita ada 6, kita kena guna 6 juga. 6 kolom. So awak bahagikan dengan 6 kolom. Okey. Awak tak boleh sambung daripada tu, awak kena buat lagi satu ruangan jawapan baharu. So ikutlah macam mana awak nak tulis pun. 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap. Okey lah macam ni. Okey, so bila awak dah sediakan jadual tu, masa untuk awak carilah gunakan kalkulator. Yang ini senang sahaja sebab apa yang tertulis dalam apa soalan tu, contohnya log 10y ni. Jadi awak tekan je kat kalkulator log. Okey, tekan je kat kalkulator ni log. Okey, awak tekan log. Log ni maksudnya log 10. So tak perlu risau nombor 10 tu. Nombor 10 tu awak abaikan je. Jadi awak tekan je log. Okey. Dan di sini dia gunakan huruf y. Okey, dia gunakan huruf y. So awak tengok huruf y je lah. Awak tak perlu tengok huruf x. Okey, tak perlu tengok. So nanti bila awak dah tutup X, awak tengok Y yang bawah ni, awak tekan je log setiap satu. Okey, contoh di sini saya tekan log, kemudian saya tekan 2.73. Okey, log 2.73 dan saya tekan sama dengan. Dan hasil jawapan memang dalam banyak-banyak perpuluhan. Cuma untuk selamatkan kamu daripada tersasar jauh, kita akan gunakan 2 tempat perpuluhan saja. Okey, kita akan gunakan 2 tempat perpuluhan sahaja. So bila kat sini kita kena bundarkan 0.4
4. Okey, sebab nombor 6 tu lebih daripada 4 so dia kena tambah 1 pada nombor 3, so dia akan jadi 0.44. Seterusnya awak boleh je terus buatkan pada kolom yang lain. Awak boleh terus tekan log berapa. Okey, awak tukar sahaja log 1.62. Okey, awak akan dapat jawapan dia, ambil satu tempat perpuluhan, so dia akan dapat 0.21. Okey, yang ini bagi saya senang je, so awak boleh try buat dulu. Bila awak dapat nilai negatif, tak ada masalah, memang jawapan dia ada yang negatif. So paksi yang kita akan lakar ni bukan graf bentuk L lagi, kita akan lakar bentuk graf keseluruhan, ada positif ada negatif, so tak perlu risau. So negatif 0.02. Okay, negatif 0.23. Saya buat lambat sebab saya tahu awak buat cepat. Dan saya nak cek balik jawapan. Okay. Okey, untuk yang last ni, kalau awak dapat macam ni, okey, 0.6989, so awak nak tambah 1 pada nombor 9, dia akan jadi 0.70. Okey, awak boleh tulis negatif 0.7 ataupun negatif 0.70. Ambil dua tempat perpuluhan sahaja. Alright, bagi saya ini senang. Okey, so yang ini untuk soalan A, awak faham tak? Kalau awak faham, tuliskan kat ruangan komen, faham. Faham. Alright. So kita sambung. Okey, saya akan buat soalan A dan B sahaja untuk hari ini. Soalan C kita akan bincang pada minggu hadapan. So, kita fahamkan dulu soalan A, macam mana nak bina jadual. So, sekarang ni sekarang tengah Zan. Okey. So, sekarang ni saya nak awak buat untuk soalan lain dulu. Cuma selang dulu, okey. Selangkan dulu untuk B dan C. Okey, awak buat nombor 2A dan 3A. Cari nilai dalam jadual tu. Okey. So, nombor 2A ni awak buat dulu. So jadual dia ada dua nilai lah, ada log X dengan log Y.
Alright, so soalan nombor 2 ni dah settle ke belum? Log X dengan log Y. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright, so kita tengok pula yang ketiga. Saya nak awak buat yang A dulu, biasakan dulu. Sebab homework nanti saya nak bagi kamu satu soalan je. Soalan 4 saja. So tak payah banyak. Bagi banyak bukan kamu buat pun. Alright, kalau yang buat tu baguslah. Okay, so ini hati-hati dia tak gunakan log, jadi dia gunakan 1 per X dan 1 per Y. So bila 1 per X, awak cuma letakkan 1 kemudian bahagi dengan nilai X yang ada dekat sini. Sama juga untuk nilai yang seterusnya. Dan untuk 1 per Y pun sama, awak buat letak 1 kemudian bahagi dengan nilai Y yang ada dalam kotak ni. Maksudnya awak kena buat apa orang kata, jadual barulah untuk kedua-dua kolom tersebut. Sebab tu dekat sini 2 markah Ingat saya ajar ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Kalau ambil 3 juga, awak menyusahkan diri sendirilah. So nanti nak lakar pula tu nanti sakit kepala kan. So ambil 2 nanti tak pening sangat.
Alright, so dah pukul 8.55. Jadi saya harap awak dah settle untuk buat ni. Okay, so sekarang ni kita akan go through kepada soalan untuk kita lakar graf. Yang lakar graf ni sakit kepala ni. Okay, cuma ada certain soalan graf tu dia bagi 4 markah atau macam tu lah. Tapi biasa soalan ni dia bagi 3 je. Alright, so kita kena tengok apa paksi yang dia ada kat sini. Soalan B, untuk soalan 1 kita patah balik kepada soalan 1. B, plot graf log 10Y melawan X. So kita ada paksi Y, kita ada paksi X. Y mesti lawan X. Okay, so paksi Y nama dia bukan Y lagi, nama dia adalah log 10Y. Okay, ni paksi baharu. Paksi baharu nama dia log 10Y. Awak guna je table yang awak ambil daripada A tadi. Kemudian X ni dia tak ubah apa-apa. Maksudnya dia kekal dengan kolom yang atas ni. Okay, dia kekal dengan seperti soalan yang asal. Jadi awak kena guna dua tu sahaja. Gunakan X yang asal dengan Y yang baharu. Awak tak boleh ambil Y yang lama. Y yang lama tak boleh guna lagi dah. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit. Okey, saya kena buka graf. Sekejap. Alright. So, awak kena tengok. Saya tak nak lukis kat sini. Cuma untuk ukuran, saya ingatkan balik di sini adalah 1 cm. Okay, 5 kotak kecil tu adalah 1 cm. Jadi dia akan gunakan 2 cm. So awak kena guna 2 cm. Okay, tak boleh guna 1 cm. 2 cm kepada berapa unit, awak kena tengok kepada soalan. So kita tengok balik soalan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X. Jadi paksi X adalah melintang. Awak kena guna sifar 2, tak boleh guna sifar 1. Siapa guna sifar 1 memang tolak 1 markah. So gunakan sifar 2. Sifar 2 tu gandaan 2 lah. 2. Okey, start dengan kosong. 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. So awak kena tengok lah nombor tertinggi dia nombor 13. So awak anjakkan sedikit sampai 14. Saya ingatkan dalam graf hukum linear, awak tak boleh lakar bentuk L shape. Okey, kalau awak lakar start dengan kosong pada bawah sekali, memang nanti awak kena padam balik sebab dia ada negatif. Okey, jadi graf ni kena upkan sedikit. Awak kena tengok pada tengah-tengah. Okey, mungkin sinilah tengah-tengah, kosong kat tengah-tengah. So graf dia bentuk T sikit. Okey, dia ada bentuk T sikit. Cuma awak nak sukat dia, saya ajar awak kena start daripada atas dulu, baru start dengan tengah. Kalau awak start dengan tengah dulu, memang awak banyak kali kena padam. So kita tengok balik paksi Y punya skala dia tu. So digunakan 2 cm kepada 0.2. So sifar 0.2. Kita tengok pula pada paksi log 10Y ni. Okey, so ni adalah jawapan awak. Paling tinggi kalau kita guna 0.2. Okey, paling tinggi 0.2. Okey, kita ada 0.2, kita ada 0.4, kita ada 0.6, kita ada 0.8. Okey, so di sini untuk nombor positif yang paling tinggi adalah 0.44. So awak akan guna sampai 0.8 gitulah. Okey, awak anjak sikit je. Ataupun nak guna 0.6 pun tak ada masalah. Cuma saya ajar awak cuma lebihkan lagi baguslah 0.8. Tak perlu lebih-lebih sangat, lebih sikit je. Okey, kalau awak tak nak tak apa, just 0.6. So nanti lakaran dia akan jadi menegak lah. So start daripada graf ni 0.8. Okey, 0.8. Selang 10 kotak dia akan jadi 0.6, 0.4, 0.2 dan 0. Okey, so 0 dia berada di sini. Dia punya lakaran dia. Alright, so awak kena teruskan dengan graf yang negatif. Okey, negatif dia paling tinggi adalah 0.7. Jadi awak kena anjak sampai negatif 0.8. Okey, so awak start dekat sini negatif 0.2. Oops, silap. Selang sikit. Dia jadi 2 cm. Sebab dia skala 2 cm. So awak kena letak negatif. Saya tulisan kecil sikit dan harap awak nampak lah. Okey, negatif 0.8.
Alright, so graf awak macam ni. Sekejap, saya zoom out sikit. Alright, so untuk atas kali ni, okay, awak buat anak panah. Okay, awak dah tarik dah garis pakai pembaris. Okay, awak buat anak panah, awak tulis log 10Y. Okay, dia bukan lagi paksi Y, tapi dia adalah log 10Y. Alamak, tak nampak. Log 10Y. Dia jadi macam tu. Kemudian untuk sifar paksi X pula, dia gunakan 2 tak silap saya tadi. 2 unit. So awak guna sifar 2, 4, 6 sampai 14. 10, 12, 14. And then lebihkan sedikit, buat anak panah, tulis X sahaja, sebab dia tak ada perubahan. So graf awak bentuk macam ni. Okay, dia ada lebihan sedikit pada bawah. Okay, yang ini saya nak awak plot sahaja menggunakan apa yang awak ada. So table yang awak ada tadi, sekejap okay, ni adalah table tadi. Sekejap, saya nak kena ambil balik. So sini 3, 5, 7, 9, 11, 13. Alright, saya ala kadar je buat ni. Okay, so nanti awak plotkan lah ikut dia punya sukatan dia. Pada paksi X 3, so 3 kat mana awak kena cari. Mungkin di sini. Okay, kemudian awak kena cari 0.44. So macam mana awak nak kira nombor yang kecil ni? Okay, macam mana awak nak kira nombor yang kecil ni? So saya zoom sikit. So awak tengok ada 10 kotak. Okay, awak tengok ada 10 kotak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotak sama dengan 0.2. Kan? Jadi satu kotak agak-agak berapa? Saya nak ajar awak Kalau awak pening, saya ada cara untuk awak nampak kat sini. So saya conteng kat sini. 10 kotak. 10 kotak tu saya conteng kat, sekejap Alright, 10 kotak sama dengan 0.2. Untuk awak cari satu kotak, awak buat macam ungkapan biasa je. Kotak sama dengan 0.2 per 10. Okay, maksudnya awak pindahkan 10 ni jadi bahagi. Untuk cari satu kotak tu berapa? So kotak sama dengan 0.02. 0.2 bahagi 10, awak akan dapat 0.02. So satu kotak ni mewakili 0.02. Sebenarnya benda ni dah boleh aplikasikan satu ungkapan untuk awak cek. Satu kotak bersamaan dengan 0.02. So mana graf tadi? Alright, so ini adalah graf tadi. Jadi awak kira lah, kalau 0.44, jadi awak nak gerak satu kotak bersama dengan 0.02. So dia akan kira sebagai 0.42. Lagi satu naik atas, dia akan jadi 0.44. So dia dua kotak atas lah daripada 0.4 ni. Okay, so awak cantumkan 3 dengan 0.44 tu, dia di sini lah anggaran dia. So awak plot sahaja. Okay, saya tak nak awak gariskan sebab garisan dia tak akan dapat garis lurus. Okay, kita belajar hukum linear, iaitu sepatutnya dapat garis lurus. Tapi dalam tajuk hukum linear ni, dia akan kelirukan pelajar. Kalau kita pakai pembaris, kita ukur, mesti ada beberapa plot yang tak akan sebati. Dia akan, orang kata, tersasar jauh. Maksudnya soalan ni memang saja je bagi macam tu. Dia saja bagi plot yang salah. Sebab tu awak, sebelum awak lakar ni, awak plot je dulu. Saya bagi masa sampai pukul 9.10 minit untuk awak plot sahaja.
Ingat ya, jangan garis dulu, upload sahaja. Alright, so dah 90 minit. Saya harap awak dah selesai plotkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, satu ada 6 plot di sekejap saya nak pakai yang ni lah. Okay, sekejap. Alright, so saya nak kasih nampak putih sikit. Awak tengok garisan ni, dia ada garisan di bawah apa, tengah-tengah ni dia macam tak kena. Dia lari sikit je. Yang ni pun sama, lari sikit. Yang ni kena, yang ni kena. Yang ini kurang tapi yang ni kena. So ada certain plot yang dia sahaja letak jauh. Ada soalan SPM 2018
dia punya plot dia sangat nampak jauh. Dia punya plot dia boleh jadi jauh macam ni, jauh ke tepi. Ada yang plot dia banyak main-main macam ni dengan macam ni. Hanya satu plot je yang kena pada hukum linear. Tapi memang nak macam mana orang nak fikir mana satu nak garis ni, kita keliru. Nak garis kiri ke nak garis kanan? Sebab dalam soalan dia cakap dalam soalan tadi, okey, dalam soalan dia cakap lukis plot graf yang apa orang kata penyuaian terbaik. Biasa dia contoh tak mana tah. Ni, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Maksudnya dalam garis lurus tu ada yang tak elok. Jadi mana yang elok tu awak kena garis. Sekarang ni macam mana kita nak kena pasti garisan tu elok atau tidak? So kita kena gunakan kaedah kalkulator untuk kita semak. Okay, so kalkulator saya tahu masing-masing ada guna kelas Swiss, ada yang guna biasa. Saya akan ajar yang biasa dulu. Cara guna kalkulator biasa ni awak kena catat mod apa. So untuk cara guna kalkulator, sekejap ni saya ketepikan. Okay, so awak kena tekan mod berapa kali? 3 kali kot. Sekejap. Okay, saya on. Tekan mod 2 kali. Okey, mod 2 kali awak akan nampak rect 2 ni. Okey, awak tekan mod 2 kali and then tekan rect tu adalah regression. So awak pilih 2 dan awak pilih lin. Okey, mod 2 kali rect lin. Lin adalah linear sebab kita belajar tajuk hukum linear. So kita tekan lin. Alright, so nanti kita akan masuk ke dalam kawasan rect. Tengok kalkulator ni. Okay, dia tulis rect dekat atas. So nanti bila awak nak letak nilai-nilai untuk kita kira pintasan Y, awak just ambil daripada jadual tadi. Okay, jadual tadi kita ada log 10Y dengan paksi X. Okay, kita ada paksi X. Dia adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13. Okay, ini adalah yang kita lakar dalam graf, yang kita plot. So awak nak tekan kalkulator ni, awak tekan nombor 3. Okey, awak ambil nombor X ni, nilai atas dia. Tak kisahlah atas tu siapa pun, awak ambil yang first dulu 3. Lepas tu awak tekan koma. Koma ni ada dekat atas delete tau. Okey, awak tekan koma. So nanti dia keluar koma. Dan awak dah tekan kalkulator sini, awak tekan 0.44. Maksudnya nilai bawah dia. Maksudnya dekat sini nilai first awak tekan, ambil yang atas dulu baru bawah. Okey, ambil atas dulu baru bawah. So bila awak dah tekan mod 2 kali rect lin, awak tekan 3. Okey, jap. 3, 0.44. Lepas tu awak jangan tekan sama dengan, awak tekan M tambah. M tambah ni adalah memory plus. Maksudnya awak savekan dalam memory supaya dia simpan data tu. So awak tekan M plus. Bila awak tekan M plus, dia akan keluar N sama dengan 1. N sama dengan 1 maksudnya awak dah simpan data yang pertama. Okey, kolom yang pertama tu awak dah simpan. Sekarang ni awak ada lagi berbaki 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Pastikan awak ada N sama dengan 6. Maksudnya dah settle semua tu. So kena teruskan lagi, tekan 5,0.21 M plus. Kemudian 7, negatif 0.02 M plus dan seterusnya. Okey, ini adalah guna kalkulator biasa. So saya tekan Sekejap. Awak boleh tengok awak punya jawapan sekali. So kita start dengan yang kedua, 5,0.21 M plus. 7, dengan negatif 0.02 M plus. Kemudian 9, negatif 0.23 M plus. 11, dengan negatif 0.48. Dan last kali adalah 13, negatif 0.7 M plus. Okey, sampailah awak cukup kolom tu full 6. Jadi apa awak nak kena buat lepas tu, dah siap save semua data ni. Okey, so awak kena tekan ni, saya dot je lah Lepas tu awak cari N mesti cukup. N mesti cukup.
6. Mesti cukup 6. So awak tekan shift 2. Okey, tekan shift 2. So awak tekan shift 2, dia akan bagi pilihan macam ni. So pilihan macam ni jangan ambil, awak tekan kanan. Okey, tekan kanan sampailah keluar A, B dengan R. So awak tekan kanan 2 kali. Shift 2, kanan, kanan. Lepas tu dia ada A, B dengan R. A adalah untuk pintasan Y. Okey, so saya buat option kat sini. Pilih A untuk pintasan Y. Pilih B untuk kecerunan. Kecerunan ataupun simbol dia M. Okey, kecerunan M. So nanti awak dapat kedua-dua nilai tersebut. So awak ambil kalkulator. Silap. Awak ambil kalkulator, awak tekan A ataupun 1 untuk pilih A. Lepas tu awak tekan sama dengan. Okey, awak tekan sama dengan untuk keluarkan jawapan dia. So akan dapat 0.78. Awak ambil 2 tempat perpuluhan. So A adalah So pilih A tu adalah 0.78. B adalah, B tu maksudnya kecerunan lah. So B adalah, awak tekan balik shift 2. Untuk ulang balik, awak dah tertekan A kan, awak dah sama dengan, awak ulang je balik shift 2 kanan-kanan. Dan awak pilih untuk B. So awak tekan sama dengan, awak akan dapat negatif 0.11. Okay, negatif 0.11. So itulah awak punya apa orang kata, rujukan. Ini bukan jawapan, ini adalah rujukan. Ini adalah rujukan. So bila awak tengok balik gambar rajah jawapan ni, pada garisan 0.78, dia betul-betul berada di bawah 0.8 kan? Sebab di bawah 0.8, satu kotak tu adalah tolak dengan 0.02. So 0.8 tolak dengan 0.02, dia akan dapat 0.78. So sebiji satu kotak bawah dia. Okey, memang awak kena catat garisan tu mesti langgar pada paksi Y, di mana Y itu adalah 0.78. And then awak ambil pembaris, awak sebatikan pembaris awak tu dengan garisan 0.78 bersama dengan plot-plot tu. Okey, kalau plot-plot tu banyak yang ada langgaran, di situlah dia punya penyampaian terbaik. Tapi kalau mana yang ada langgar 1 atau 2, di situlah penyampaian terbaik. Janganlah awak salah langgar pula Awak kena langgar, cari je mana plot yang paling banyak antara 5 plot ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak langgar paling banyak yang kena. Contohnya saya bagi satu situasi, ada sinilah plot. Okey, ada plot macam ni. So plot yang paling banyak kena langgar mungkin kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 lagi banyak daripada 3 yang tak kena. So garisan yang paling banyak plot yang kena langgar dengan 0.78 ni, di situlah jawapan garisan tu. Sebab tu untuk melakar garisan linear ni, awak kena buat praktis. Okey, awak kena buat praktis banyak kali. Tapi awak kena hafal lah macam mana nak tekan mode ni. Alright. So ini adalah cara untuk awak tekan kalkulator dan awak gariskan garis lurus. Dia mesti garis lurus, tak boleh bengkang-bengkok, kena lurus. Alright. So mungkin ada certain pada plot yang bawah ni, ke tengah-tengah ni, dia tak kena lah. Dia kena, orang kata sikit lah. Tapi janganlah awak pergi gatal garis kena kan. So bila dia tak kena, biarkan je. Okay, yang mana kena, nasib. Yang mana tak kena, nasib. Itu je. So pastikan pintasan Y dia adalah 0.78. Sebati ini adalah rujukan dia. So itulah cara untuk plot graf. Okay. So sekarang kita ada lagi dalam masa 40 minit. Saya nak awak terus plotkan graf, serta awak terus lakarkan satu garis lurus macam ni. Tapi cari penyampaian yang terbaik untuk soalan 2 dan 3 menggunakan saya ajar mod ni. Okay. Ini adalah mod yang awak kena fahamkan. So catat dulu cara nak tekan mod ni. Ini adalah contoh rujukan sahaja.
Ada yang baru masuk. Okey, untuk berkenaan dengan apa cara tekan mod, semua jelas tak untuk bahagian tekan kalkulator ni? Awak tahu tak macam mana nak cari A, macam mana nak cari B? Kalau awak tahu, cakap tulis kat komen okey. Alright. So ini adalah contoh cara kamu nak melakar graf biasa. Yang ini saya bagi basic lah. Dia tak akan ada banyak tersasar jauh plot. Cuma nanti awak akan nampak dia akan ada. Makin lama makin nampak lah tersasar dia. Alright, so ini adalah soalan A1, A dan 1B Okay, ini adalah untuk 1A dan 1B. Bila awak buat 1A dan 1B, sebenarnya awak dah dapat separuh daripada keseluruhan topik. Hukum linear ni orang kata susah sangat, koyak sangat nak buat graf, sampai give up. Okay, tapi sebenarnya benda ni boleh siap dalam masa sekejap je. Okay, jadi awak boleh teruskan buat. Bagi pelajar yang menggunakan kalkulator Classwiz ni, saya akan terangkan pula. Okay, so first awak boleh tengok di sini. Saya akan buat page baru. Okay, yang mana yang dah settle tu awak boleh teruskan dengan soalan 2 dan 3. Manakala pelajar yang menggunakan kalkulator Classwiz tu boleh tengok macam mana nak guna kalkulator Classwiz ni. So kita tekan menu. Okay, kita akan ada pilihan 1 sampai 8 ke 10 tentulah. Okay, awak tekan mode dan awak pilih nombor 6. Ataupun awak pergi pada 6, iaitu statistik. Okay, so saya tekan nombor 6. So di sini dia akan keluar banyak pilihan kita nak buat. Okay, so untuk tajuk hukum linear kita menggunakan garis lurus, di mana garis lurus hanya ada X sahaja. So X yang tak ada kuasa adalah nombor 2. Okay, kita akan gunakan Y sama dengan A tambah BX. So kita tekan 2. Jadi bila kita tekan, kita akan ada dua kolom yang tersedia seperti dalam soalan ni, X dan Y. Okay, kalau ada frekuensi tak ada masalah. Awak nak buang boleh, awak tak nak buang tak apa, biarkan saja. Awak tak payah isi. Yang awak isi hanyalah X dan Y. Cuma Y ni jangan ingat Y awak kena anggap Y ni sebagai log Y yang awak dah guna baru tadi. So saya ajar tekan dia adalah mod 6 mod, okey jap, Classwiz. Okey, mod 6. Kemudian tekan apa yang tadi lepas mod ni keluar apa? Tekan 2. Okey, mod 6 pilih 2. Pilih 2. Okey, 2 iaitu Y sama dengan A tambah BX. Okey. So nanti paparan keluar ni, just masukkan je input yang ada dalam jadual tadi tu. Okey, kita ambil jadual yang kita buat tadi ni. Ni adalah jadual yang kita buat. So ambil je daripada ni, awak isikan dalam kalkulator. Okey, cara nak isi dia adalah senang je. Kita tengok X tu untuk kolom pertama awak tekan 3, kemudian awak akan tekan sama dengan. So dia akan pergi ke bawah. Okey, so pilih je X tu, habiskan X dulu. So 3, kemudian 5, kemudian 7, 9, 11 dan 13. Okey, so dia ada 6 kolom. Dan 7 tu tak payah isi lah. So naik atas balik untuk pergi kepada Y dia. So Y dia awak tak perlu ambil Y yang asal, awak ambil Y yang baharu iaitu log 10Y, tekan 0.44. Okey, kemudian tekan sama dengan untuk awak save. So
So seteruskan dengan nilai-nilai seterusnya. Okay, isi sahaja. Jangan lupa tekan negatif. Kalau awak lupa tekan negatif, jawapan dia akan lari. Okey. So, isikan maklumat berdasarkan jadual yang kita dah buat daripada A. So, nanti saya bagi notes kat sini. Isikan maklumat berdasarkan jadual di A. Okey. Berdasarkan jadual di A. Alright. Bila awak dah isi, okey, kita akan tekan OPTN ataupun dalam bahasa Inggeris dia option. Option ni ada pada bawah shift. Okey, dekat sini belah kiri sekali OPTN. So kita tekan dan kita akan pilih nombor 4. Okey, so pilih 4. Pilih 4 iaitu regression. Okey, regression. So that's why saya tahu reg tu apa, sebab daripada sinilah dia tulis regression. So nombor 4. Alright. So di sini dia akan keluarkan terus semua jawapan A dan B. Seperti biasa, A adalah untuk pintasan Y dan B adalah untuk kecerunan. Jadi A untuk pintasan Y, B untuk kecerunan. Saya rasa ini lagi senang. Kalau siapa yang ada calculator kelas Swiss ni, dia memudahkan awak. Cuma awak kena pandai atau pro guna calculator ni. Okey, cuma awak mungkin tak nampak sebab saya tak boleh zoom calculator ni. Dia kecil sikit output dia. Alright, so good luck untuk awak guna kelas Swiss sebab banyak benda yang awak boleh explore. Mungkin awak boleh pergi kepada YouTuber channel Cikgu Hasan sebab dia akan terangkan banyak berkenaan dengan calculator kelas Swiss. Alright, so ini adalah berkenaan dengan calculator kelas Swiss. Jadi kalau siapa yang nak salin, boleh salin. Alright, so yang lain boleh teruskan buat soalan 2 dan 3 lakar graf. Alright. So, jawapan tadi mana tah? Okay, ini adalah untuk jawapan A. Satu A dan B. So, jawapan untuk nombor 2. Saya bagi jawapan terusan untuk awak semak. Okay. Semalas sebenarnya. Alright. Lama dia jadi macam ni pula. Dah saya salin lah.
Awak boleh abaikan garisan hijau-hijau ni sebab itu untuk soalan C nanti yang saya akan ajar minggu depan nanti. So lakar sahaja untuk soalan 2 dan 3. Plotkan yang elok-elok dan lakar yang elok-elok. Memang sikit sebab jumlah kotak dia kecil. So itulah orang kata stres nak buat ukur linear ni. Soalan tu saya tulis jawapan A dengan B dia sekali. Maksud saya cara guna kalkulator tadi tu lah. So boleh buat rujukan. Awak pastikan skala dia mesti betul ya, sebab di sini dia gunakan skala 2 cm kepada 0.2 unit pada ke-224 C. So gunakan sifir 0.2 macam tadilah. So tengok dia ada sedikit lebihan 1.61. So dia mesti ada lebih sedikit daripada 1.6. Dia punya pintasan Y tu. Mungkin awak boleh anjatkan 1.62. Okey, sebab kita nak genapkan kotak kecil tu. So awak genapkan dia jadi 1.62. Okey, so dia tak semestinya garisan tu kalau 1.61 dia jadi 1.6. Awak kena anjat sikit. Sebab kita satu kotak bersamaan dengan 0.02. Alright, sebab tu kalau awak tengok tu dia anjat sikit atas. Atau sebatikan lah dengan plot-plot yang ada. Oh, Fatih Ali ada masuk asrama. Okey, setelah awak selesai, tak kisahlah awak selesai pukul 10 ke, pukul 9.30 ke, nanti dalam grup WhatsApp, awak snapkan gambar graf yang awak lukis untuk soalan 2 dan 3. Sebab saya nak tengok macam mana awak lakar. Dan tu sebagai bukti yang awak buat lah. Okey, so buat je dulu.
Alright, semua ada masalah tak untuk lukis graf? Kalau tak ada masalah, tulis tak ada Sebab saya takut kalau awak diam ni nanti tak buat apa-apa pula. Cikgu saya ada cikgu. Masalah apa tu? Soalan dia pasal apa ni, kan kadang-kadang kan bila contoh macam graf, macam tu ada satu graf tu dia tak ada libatkan nombor macam satu, dia macam 0.0 contoh cikgu. So macam saya terus macam auto blank cikgu. Kalau kosong dia terlalu banyak dekat depan, kita ambil 2 tempat perpuluhan. Dan kalau nombor dia dapat 0.01, kita ambil 0.01. Tapi kalau nombor dia terlalu banyak sangat kosong, 0.0004, jadi memang jawapan dia kosong. Boleh tak? Tunjuk demo cikgu. Dia jadi kosong lah. Sebab kalau contoh lah saya tunjuk kat sini. Okey, contoh kita cari, kita akan dapat 0.0000426 contohlah. So bila awak nak ambil 2 tempat perpuluhan, awak tengok nombor belakang dia kosong. So jawapan akhir dia akan jadi kosong lah. Dia tak boleh tambah apa-apa. Maksudnya sini ke yang awak nak tanya? Tak apa cikgu, saya dapat cikgu. Ada ke nombor yang lain kosong? Tak ada cikgu. Alright, saya sebenarnya tak nampak jelas ni awak nak tanya apa ni. Tapi tak apalah. Terima kasih cikgu. Alright. So soalan tu saya tak tunjuk tau. Awak kena tengok sendiri dekat Google Classroom. Kok ada yang tunggu saya tunjuk soalan kan. So sebetulnya satu hari sebelum kita masuk kelas tu, memang awak dah tengok dah download ataupun sediakan mana-mana ke. Download lah, senang. Download, lepas tu just buka je. Cumanya awak jangan keliru lah. Sebab nombor 3 ke? Ke nombor 4? Saya rasa nombor 3 lagi keliru sikit kot daripada nombor 4. Sebab nombor 4 ni just darab atau kuasa 2 je. Kalau nombor 3 ni dia melibatkan bahagi. So mungkin yang ni kot awak keliru. So awak just bahagi macam biasa je. 1 bahagi dengan 1.5 dapat berapa. Kemudian 1 bahagi dengan 2 dapat berapa. Tapi awak tulis dalam perpuluhan lah. Awak tak payah tulis dalam pecahan. Sebab kita nak dalam point. Okay, better dalam point. Sebab bila kita tekan 1/2 lah contoh 1/2. Okay, kita akan dapat 1/2 macam tu. So better awak tukar kepada perpuluhan. So awak dapat 0.5. Okay, 0.5 cantik kat situ. Satu saya tulis kat sini 0.5. Saya tak tulis apa-apa pun pecahan. Cuma soalan 3 ni awak kena hati-hatilah. Sebab saya tak jawapan sekejap. Okay, soalan 3 tak ada lari sangat. Soalan 4 ada tak? Okay, soalan 4 ada nampak sikit. Negatif. Oh, negatif. Tertinggal negatif. Alright. Okay, untuk tekan kalkulator biasa, okay, sebenarnya awak boleh je guna apa, red yang tadi tu, red line. Dan awak sebenarnya tak semestinya awak kena ambil semua kolom sebab ada certain catatan yang dia buat salah data Contoh kat sini dia sajalah letak jawapan yang salah. Sebab saya dah cakap, hukum linear ni tak semua plot yang betul. Jadi untuk elak daripada tersilap tafsir, saya cadangkan awak ambil 2 di depan dan mungkin 1 di belakang, ataupun 1 di depan, 2 di belakang. Macam tu lah. So ambil 3 je lah. Kita akan ambil 0.67, 0.38 M plus. Ok, saya ambil di depan 1,
Kemudian saya akan ambil 2 yang di belakang. Contoh. Okey, saya tak ambil semua, saya ambil sikit. So 0.2, 2.11 M plus 0.17, 2.24 M plus. Okay, maksudnya cukup 3 data. And then saya tekan shift 2, saya pilih A yang kanan tu kan, saya pilih A. So jawapan dia akan lari. So awak kena guna macam mana yang awak rasa sama tak yang asal dengan yang tadi. So ada certain dia boleh guna orang kata catatan tu dia boleh guna sama ataupun dia guna lain. Sebab kalau kita guna seluruh jawapan dia nampak berbeza. Kita dapat 2.86. Kalau kita guna 1 dan 2 di belakang, 1 depan dan 2 belakang, so jawapan dia nampak lari kat situ. Okey. So apa sebenarnya jawapan sebenar? Okey. Saya tak galakkan awak guna semua, tapi better ambil macam tu lah, 2 depan 2 belakang untuk kita semak. Tapi kalau awak rasa confused, tak apa, awak just proceed saja ambil semua. Sebab ambil semua ni, kebarangkalian untuk dapat jawapan yang salah tu sikit. Dan kalau awak ambil sikit, daripada contohlah awak ambil 1 data depan, 2 data belakang, maksudnya 3 lah macam tu. Kebarangkalian untuk salah tu sikit, tapi untuk lakar graf tu kebanyakannya akan dapat salah lah. Jadi hukum ini ada satu benda yang dia suka trik pelajar. Dia suka buatkan pelajar susah dapat markah. Kat sini lah dia buat. Dia sengaja susahkan awak untuk cacatkan salah satu plot. Sekarang ni awak tak dapat detect siapa yang cacat, tapi bila awak lakar garis nanti awak nampak. Contoh kat sini saya nampak, okey, plot yang kedua ni cacat 0.5. Okey, plot yang ketiga pun sama. Yang lain okey. Cacat tu kita tak nampak. Ni jawapan buku bukan saya lakar. Ni jawapan buku teks. Bukan buku teks lah, buku rujukan lah. Kat sini 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. So sini dia dapat 2.9. 2.85. Silap. 2.6, 2.7, 2.85. Itulah 2.85. So taklah, saya tak tahu macam mana nak cakap. Cuma awak just proceed saja guna cara biasa. Tapi untuk yang lebih selamat, saya tak sure, saya tak jamin. Tapi awak try je buat je macam apa yang saya terangkan yang tadilah, yang first tu. Sebab saya ada tengok dekat soalan lepasan soalan lepasan SPM. Diorang guna cara macam ni, tapi jawapan dia lari. Saya tak tahu kenapa lari. Alright, so hari ni kita belajar untuk 3A, kita belajar untuk soalan melakar jadual dan melakar graf sahaja. So hopefully awak dapatlah benda yang senang. Okay, benda ni senang tapi agak complicated sikit lah. Okay, dan kalau dapat soalan kebat habislah. Sebab soalan kebat ni dia akan bagi log ataupun jenis yang ada punca kuasa. Itu yang risau tu. Tapi setakat ni saya rasa yang paling famous lah, soalan yang akan keluar biasanya soalan yang berkaitan dengan log sahaja. Okey, dalam hukum linear ni dia akan kaitkan dengan log. Cuma log ni awak senang je, awak just tekan log sahaja. Okey, log 10 tu mewakili log sahaja. So kalau log X, awak tekan log apa? Log apa dan dapatlah jawapan. Alright, so far itu sahaja hari ini, A dan B. Dan soalan C agak mencabar sebab soalan C akan rujuk balik graf yang awak lakar. Dan kemungkinan jawapan dia tak sama dalam jawapan buku teks. So yang itu yang menyakitkan hati kita. Tapi jawapan dia sebenarnya kebanyakan cikgu yang dekat mana-mana sekolah yang saya pernah jumpa, dia orang cakap jawapan dia orang akan guna yang terhampir. Tapi dia orang tak semesti dia akan guna plus minus 0.1. Dia orang akan guna yang terhampir. Contohnya jawapan belakang 7.46.
Tapi awak dapat 7.27 lah gitu. Jauh tau. Dia punya jauh sikit. Okay, jawapan untuk soalan C lah. Tapi ini orang boleh consider masih lagi dapat markah. Okay, boleh consider dapat markah sebab dia hampir. Yang nampak sangat jauh tersasar apabila daripada positif jawapan buku, tiba-tiba awak dapat jawapan dia negatif. So nampak sangat dia tersasar jauh. Ataupun dekat sini dia kurang 1 digit, 6.46. Sangat jauh. Okay, so salah. Dia hampir tu maksudnya dia tengok nombor sini dengan sini sahaja. Okay, dia ambil nombor yang terdekat sahaja. Mungkin plus minus 0.2 gitu macam tu lah dia terima. Okay, plus minus 0.2, 0.3. Lebih daripada tu tak lah. Itulah specialnya tajuk ni. Tajuk ni kalau awak nak katakan apa orang kata pensel, tak semestinya semua orang ada tajam pensel yang sama. So ada mungkin pensel orang tu tumpul lagi daripada pensel awak. So pensel awak mungkin dapat sukatan yang lebih jelas berbanding budak tu. Tapi budak tu dengan awak masing-masing betul. Padahal jawapan lain-lain. Sebab tu hukum linear ni specialnya macam tu. Alright, so itu sajalah. So kita nak ambil kehadiran. So kehadiran saya boleh tamatkan kelas lah nanti. So kehadiran ni awak kena tulis. So hopefully awak jangan tidur sebab kelas kita memang diam dari tadi sebab saya pun diam. Kita tak buat banyak benda pun hari ni. Hari ni santai-santai je. Okay, so far topik hukum linear ni antara soalan bahagian B yang paling complicated, tapi dia sangat senang. Complicated tapi senang. Macam itulah. Alright, jangan lupa isi form ni. Okay, lepas awak dah isi form, awak boleh teruskan buat graf tu. Kalau dah siap, jangan lupa untuk postkan gambar graf yang awak lakar daripada soalan 2 dan 3. Jangan lupa postkan dalam grup WhatsApp sebagai bukti yang awak buat. Biar kawan-kawan awak yang lain boleh tengok. Alright, so itu saja kelas kita pada malam ini. Jadi saya akan tamatkan kelas kita dengan kita dengan tasbih kepada surah As. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.